Selamat pagi kepada semua pelajar. Hari ini kita sambung lagi pembelajaran kita dalam bab 6, iaitu Kesultanan Johor Riau. Pada pagi ini cikgu akan terangkan tentang cabaran-cabaran yang telah dihadapi oleh Kesultanan Johor Riau dalam mencapai kegemilangan. Antara cabaran yang telah dihadapi oleh Kesultanan Johor Riau ialah persaingan Johor, Aceh dan Portugis, kemudian Perang Johor Jambi, konflik dalaman iaitu konflik pembesar, dan yang terakhir sekali ialah tentang ancaman Raja Kecil. So, cabaran yang pertama dipanggil sebagai persaingan Johor, Aceh dan Portugis, di mana berlaku peperangan antara tiga kuasa ini, dan peperangan ini juga dikenali sebagai perang tiga segi ataupun perang 100 tahun. Tujuan peperangan ini berlaku ataupun sebab peperangan ini berlaku adalah kerana ingin menguasai perdagangan di Selat Melaka. Peperangan ini berakhir setelah Johor memberikan bantuan kepada Belanda untuk mengalahkan Portugis, dan juga Aceh telah mengalami kemerosotan disebabkan oleh kemangkatan Sultan Iskandar Thani. Cabaran yang kedua adalah Perang Johor dan Jambi. Johor telah menuntut wilayah tungkal daripada Kerajaan Jambi, dan Johor telah menewaskan ataupun menyerang Jambi pada 1679, dan kesannya Jambi tunduk di bawah kuasa Kesultanan Johor Riau yang berpusat di Riau. Kemudian seterusnya adalah mengenai konflik pembesar, iaitu berlaku perselisihan ataupun konflik di antara Bendahara Tun Habib Abdul Majid dan juga Laksamana Tun Abdul Jamil, yang mana kedua-duanya ingin menguasai pemerintahan Kerajaan Johor Riau. Persaingan ini telah berakhir setelah pengunduran Laksamana Tun Abdul Jamil ke Terengganu. Keturunan bendahara telah berpengaruh dalam pemerintahan Kerajaan Johor Riau. Tun Habib meninggal dunia dan dikenali dengan gelaran Bendahara Padang Saujana. Kemudian jawatan bendahara ini telah digantikan oleh anaknya, iaitu Tun Abdul Jalil. Seterusnya adalah mengenai ancaman Raja Kecil. Raja Kecil telah menyerang Johor pada 1718 kerana menuntut takhta daripada Kerajaan Johor. Raja Kecil mendakwa dirinya sebagai putra Sultan Muhammad Shah yang pertama ataupun Sultan Mahmud Mangkat di Julang. Raja Kecil telah mengisytiharkan dirinya sebagai Sultan Johor dan menggunakan gelaran Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah. Raja Sulaiman, iaitu putra Sultan Abdul Jalil Riyad Shah yang keempat, telah meminta bantuan Opu Bugis 5 bersaudara untuk mengusir Raja Kecil. So, siapa sebenarnya Opu Bugis 5 bersaudara ini? Opu Bugis adalah gelaran bagi kerabat di Raja Bugis Luwu di Sulawesi Selatan. Antara Opu Bugis yang terkenal adalah Daeng Parani, Daeng Menambun, Daeng Merewa, Daeng Celak dan juga Daeng Kemasi. So, Raja Kecil dengan bantuan Opu Bugis 5 bersaudara, Raja Kecil telah dikalahkan pada 4 Oktober 1722. Dan ini telah menyebabkan Raja Sulaiman ditabalkan sebagai Sultan Johor dan menggunakan gelaran Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah, yang mana memerintah daripada 1722 sehingga 1760. Dan Daeng Merewah, iaitu salah satu Opu Bugis 5 bersaudara ini, telah dilantik sebagai Yang di-Pertuan Muda atau Yang Tuan Muda Bugis yang pertama di Johor. So, ancaman Raja Kecil ini sebenarnya telah memperlihatkan kita bahawa bagaimana Opu Bugis ini berpengaruh dalam sistem pemerintahan Kerajaan Johor Riau. Cabaran-cabaran yang dihadapi oleh Kesultanan Johor Riau ini sebenarnya tidak menggugat kewibawaan, pemerintahan dan juga kedaulatan Johor. Tetapi kita telah menyaksikan bahawa kecekalan dan kebijaksanaan para pemerintah Johor menghadapi cabaran-cabaran yang getir ini telah membawa Kesultanan Johor Riau menjadi sebuah kerajaan yang gemilang. Seterusnya adalah mengenai strategi menghadapi cabaran, yaitu strategi Kerajaan Johor Riau menghadapi segala cabaran-cabaran yang dihadapi.
Yang pertama adalah dari segi pemindahan pusat pemerintahan. Sebahagian besar daripada pusat pemerintahan Kerajaan Johor Riau ini terletak di kawasan pesisiran Sungai Johor, yaitu semasa pemerintahan Sultan Ibrahim daripada 1677 sehingga 1685. Kegemilangan Kesultanan Johor Riau ini telah diteruskan lagi di Kepulauan Riau Lingga. Dan pusat pemerintahan Kerajaan Johor Riau ini sering berpindah disebabkan oleh keperluan strategi ketenteraan dan juga pertahanan, serta sebagai satu cara mempertahankan diri daripada ancaman kuasa seperti Portugis dan juga Aceh. Yang kedua adalah membina kota pertahanan. Kota pertahanan yang sering berubah-ubah ini mengikut lokasi mempunyai ciri-ciri serta bentuk yang tersendiri. Misalnya sebagai kota Kara yang telah dibina semasa pengasasan Kerajaan Kesultanan Johor Riau yaitu di bawah kepimpinan Sultan Alauddin Riayat Shah yang pertama. Kota Kara ini terletak di Kuala Sungai Telor dan kota Kara telah dipagar dengan pancang kayu yang besar sehingga 40 kaki, yaitu kira-kira 12 meter. Dan kota Kara ini juga telah diperkuatkan dengan alatan senjata seperti bedil dan juga meriam. Strategi yang seterusnya adalah bagaimana Johor telah menjalinkan hubungan dengan kuasa seperti Belanda. Tujuan Johor menjalinkan hubungan dengan Belanda ini sebenarnya adalah untuk mengekalkan kedaulatan Johor Riau. Hubungan Johor dan Belanda ini sebenarnya telah bermula pada 1602 apabila Belanda telah menawarkan bantuan kepada Sultan Alauddin Riayat Shah yang kedua untuk melindungi Johor daripada serangan-serangan Portugis dan juga Aceh. Kemudian perjanjian Johor Belanda yang pertama ini telah ditandatangani pada sekitar 17 Mei 1606, yaitu di antara Admiral Belanda yaitu Cornelis Metelief de Jong dan juga Sultan Alauddin Riayat Shah yang kedua di atas kapal yang bernama Orange. Dan Belanda sebenarnya telah pernah meminta bantuan Johor untuk menyerang Melaka. Dan ketika ini Johor telah mengambil bahagian dalam peperangan di antara Belanda dan Portugis serta turut memberikan bantuan kepada pihak Belanda. Di antara bantuan yang diberikan oleh Johor kepada Belanda adalah mengangkut peralatan perang, membuat tapak meriam, menggali parit kubu, menyekat musuh lari ke dalam hutan dan juga secara tidak langsung menaikkan semangat tentera Belanda. Johor yang membantu Belanda mengepung dan menyerang Portugis di Melaka sejak 2 Ogos 1640 telah menyebabkan Portugis di Melaka berjaya ditewaskan sekitar 1641. So itu adalah di antara strategi yang digunakan oleh Kesultanan Johor Riau untuk mempertahankan kedaulatannya. Kewibawaan dan kebijaksanaan pemerintah Kesultanan Johor Riau yang menggunakan pendekatan-pendekatan ini telah melonjakkan kesultanan ini ke arah kegemilangan dan juga keagungan di alam Melayu. So pembelajaran kita pada hari ini tamat sehingga di sini kita akan sambung lagi pada sesi yang lain. Jangan lupa untuk menjawab soalan latihan yang Cikgu akan muat naik ke dalam Google Classroom.